إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini di kesempatan masa yang ada kita akan menyambungkan kembali kupasan berkenaan hukum hakam fiqh yang berkait dengan virus COVID-19. Kita masuk kepada jadi bagi sesiapa yang inginkan siri-siri yang sebelum ini boleh boleh tengok dekat profil saya. Dan sekarang adalah bagian yang ke-10 insya-Allah. Nanti saya akan bagi link untuk YouTube dan kita akan kita akan masukkan video-video ini ke dalam YouTube. Jadi kita masuk kepada poin yang ke-14 yang disebut oleh Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqi hafizahullah ta'ala adalah solat jamaah bagi wanita. Tusannul jamaah lin nisa idza kunna munfaridat 'anil rijal fil bait li thubuti dzalika an Ummi Waraqah wa Aisyah wa Ummu Salamah. Disunatkan berjamaah bagi wanita, disunatkan untuk solat berjamaah bagi wanita idza kunna munfaridatin 'anil rijal, jikalau di sana tidak ada lelaki-lelaki fil bait, di dalam rumah. Maksudnya tak ada orang lelaki dalam rumah. Disebut dzalika yang mana sabit, yang mana benda ini telah disebutkan an Ummi Waraqah, daripada Ummu Waraqah, wa Aisyah, dan juga daripada Aisyah, wa Ummu Salamah, dan juga daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhunna. Wa jama'atuhunna fiha fadlun wa ajrun 'inda Allah ta'ala. Dan berjamaah bersama-sama wanita ini fiha fadlun, mempunyai kelebihan, wa ajrun 'inda Allah ta'ala, dan juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi wanita yang duduk rumah macam housemaid yang tidak ada lelaki di dalamnya, maka sebenarnya PKP ini, sekarang ni pun PKP dah mulai dilonggarkan, alhamdulillah, adalah yang terbaik adalah bukan bersolat bersendirian. Sebab apa? Boleh di sana bersolat beramai-ramai, di samping mengadakan lagi silaturahim, di samping lebih mengenal antara satu sama lain. Mungkin sebelum ni lebih pada sibuk dengan masing-masing punya kerja, masing-masing punya aktiviti. Tapi dengan adanya virus ini menyebabkan kita lebih akrab sesama housemate, sesama rakan serumah. Tidak ada masalah. Wa imamatuhunna taqumu fi wasatihin, dan imamnya adalah berada di tengah-tengah. Hal yu'adzan wa yaqum, adakah perlu untuk adanya adzan dan juga iqamah? Hadza mawdu'un khilaf. Ini adalah pandangan yang mempunyai perbezaan, perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan yusya'u fil adzan dan iqamah, disyariatkan untuk azan dan juga iqamah walaupun sesama wanita. Ada yang menyatakan yubahani, yaitu diharuskan, maknanya boleh buat boleh tak buat. Ada yang menyatakan yakrahani,
ada yang menyatakan dibenci. Maksudnya tak perlu azan, tak perlu iqamah. Wa qilatu syur'ul iqamah dunal azan. Dan juga di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya iqamah saja tak perlu azan. Masing-masing ada hujah, dalil bagi setiap pandangan. Kama ja'a an Aisyah wa Anas wa Ibnu Umar, seperti mana yang datang daripada Aisyah, hadis daripada Aisyah, daripada Anas dan juga daripada Ibnu Umar, annahunna yu'adzan wa yuqimn. Aqama yuqimu wa yuqimna. Mereka berazan dan juga beriqamah. Maksudnya daripada hadis Aisyah, hadis Anas, dan juga hadis Ibnu Umar, yaitu para wanita ini mereka berazan, mereka iqamah. Sebab azan mereka tidaklah seperti mana lelaki yang perlu lantang, yang perlu kuat-kuat. Cukuplah azan untuk didengar di syariat itu di dalam rumah mereka sendiri. Wajah an Aisyah, adapun daripada Aisyah radhiyallahu anha, annahunna yuqimna, hanya sekadar iqamah sahaja. Maksudnya qamat je, tak perlu azan. Wa ala hadha fal mar'ah ma'a akhawatiha in adzana wa aqamna fa hadha waridun 'an as-sahabah wa yaqtasarna 'an al-iqamah fa hadha aidan waridun fal amru fi hadha wasi'. Maka oleh kerana ini wanita bersama dengan kawan-kawan dia, saudara-saudara dia, jikalau dia nak buat azan ataupun dengan iqamah sekali, dengan qamat sekali, maka ia pun ada dalam riwayat sahabat. Mana sahabat-sahabat ada melakukannya. Adapun jikalau dia sekadar iqamah saja pun tidak ada masalah. Jadi perkara ini tidak perlu diperpanjangkan ataupun menjadikan satu polemik. Cukuplah untuk kita untuk kita nak buat yang mana satu, itu terpulang kepada masing-masing. Tidak perlu nak dipolemikkan. Kemudian poin yang ke-15. Kerana Dr. Khalid bin Ali al-Musyakir menyatakan bahawasanya benda ini benda yang mempunyai keluasan dalam fiqh. Jadi tak perlu kita nak rigid lah. Kalau benda yang ada keluasan, tak perlu kita nak rigid. Poin yang ke-15 adalah hudurul musab ila al-jama'ah awi tajammu'an. Datangnya pesakit kepada jemaah ataupun at-tajammu'at ataupun kepada perkumpulan-perkumpulan umum, perhimpunan-perhimpunan umum. Jadi apa hukumnya? Semua orang dah tahu dah. Ya haramu 'alal musab ay yahdura ila tajammu'atin nas. Diharamkan ke atas orang yang ditimpa penyakit wabak ini untuk datang ke tempat-tempat berhimpunan manusia. Tempat-tempat yang crowded, ada manusia berhimpun, di mana-mana event, di mana-mana karnival, di mana-mana pesta, di mana-mana pusat pasar raya, pusat membeli belah, kenduri kendara dan seumpamanya, maka diharamkan. Kerana apa? Lima fi dzalika min ad-darar 'alan nas. Bukan sekadar kita kata haram tanpa ada sebab. Sebabnya adalah kerana penyakit itu akan berjangkit dan akan mengakibatkan kemudaratan kepada manusia yang lain. Maksudnya kalau kita dah tahu kita ni na'udzubillah ditimpa ataupun positif COVID, maka tak perlu untuk kita pergi kepada tempat-tempat orang ramai. Tak perlu. Bahkan kita hendaklah kuarantin diri kita di dalam rumah ataupun kita pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Maksudnya kalau kita dah yakin, tak bolehlah kita nak kuarantin diri kat rumah kan. Kita aja pergi hospital terus untuk kita dapatkan rawatan. Dan bagi tahu kepada petugas di hospital sana, doktor, nurse, maksudnya kita ditimpa penyakit COVID. Maksudnya kita terkena wabak COVID ini.
Tak perlu kita nak selindung-selindung ataupun kita rasa malu, tidak perlu. Sebab tidak ada celaan pada penyakit-penyakit yang berjangkit. Wallahu ta'ala yaqala, Allah SWT berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan orang mukminat. Mukmin, lelaki-lelaki mukmin dan juga wanita-wanita mukmin. Bi ghairi maktasabu. Dengan benda yang mereka tidak lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan. Maka sungguhnya mereka akan ditimpakan dengan buhtanan wa ithman mubina, dan juga dosa yang nyata. Maka mereka akan mendapat balasan yang sangat-sangat pedih. Sangat-sangat pedih bagi orang-orang yang menyakiti orang mukmin di kalangan lelaki maupun wanita. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqatulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu, innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah amat pengasih, amat penyayang terhadap kamu. Dan juga banyak ayat-ayat yang lain, antaranya adalah la darara wa la dirara, tidak memberi mudarat dan juga tidak memudaratkan. Antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna, orang muslim itu adalah orang yang sejahtera. Orang-orang muslim yang lain, maksudnya orang muslim yang lain merasa aman min lisanihi, daripada lidahnya, dan juga wayadihi, dan juga daripada tangannya, dan daripada perbuatannya pergi ke tempat-tempat yang awam itu adalah perbuatan. Dan juga di sana ada kaidah-kaidah yang muqarrarah, maksudnya yang telah mu'tamad, yang telah ditakrirkan, yang telah digazetkan. La darara wa la dirara, itu kaidah dalam fiqh, itu tidak memudaratkan, wala dirara, dan tidak memberi mudarat kepada orang lain. Tidak memudaratkan diri sendiri, dan masing-masing tidak memberi mudarat kepada orang lain. Sebab dalam kaidah Islam, kita tidak boleh memudaratkan diri kita sendiri. Hatta diri kita sendiri pun kita tidak boleh memudaratkan. Walaupun kita kata diri kita punya hak kebebasan kita lah, kita nak buat apa kat diri kita. Tidak. Dalam Islam, kita tidak boleh memudaratkan diri kita. Walaupun diri kita, tapi ia adalah hak, ada hak-haknya, antaranya adalah tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri. Jadi kalau kita, contoh, kalau kita memudaratkan diri kita, contoh macam apa? Macam kita sendiri minum arak, itu yang memberi mudarat kepada diri sendiri. Atau kita sendiri hisap dadah, atau kita sendiri kelar tangan dan seumpamanya, maka itu semua dicela dan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri kamu. Maksudnya diri kita tak boleh nak bunuh. Sekalipun ia berkaitan dengan diri kita, tetap kita juga tidak boleh melakukan apa-apa kemudaratan terhadap diri sendiri. Wala dirara, dan juga tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Kalau kita tak mudarat, contoh misalnya, kita pun dah tahu majoriti pesakit COVID yang teruk, yang boleh sampai kepada tahap mati, tak meninggal dunia, itu adalah orang-orang yang mana ada penyakit-penyakit lain. Maka kita rasa diri kita sihat, kita masih muda lagi. Aku masih muda lagi, umur 30 tahun. Maka aku pun, atau umur 20 tahun, kita rasa diri kita muda, maka kita pergi ke COVID itu, dan kita sebarkan COVID itu kepada orang lain. Maka dia memberi mudarat kepada orang lain. Walaupun kita tidak terkena kesan mudarat itu, mungkin kerana imuniti badan kita yang kuat dan seumpamanya, tapi kalau kerana kita memberi mudarat kepada orang lain, maka ia juga diharamkan di dalam Islam.
Sebab itulah kaedah dalam Islam, Nabi SAW melarang sesiapa yang makan bawang putih untuk datang ke masjid. Ketika dia makan itulah, walaupun dia tidak memberi mudarat kepada diri dia, tapi dia memberi mudarat, iaitu bau yang busuk kepada orang lain. Begitu juga dalam kaedah ini yang digunakan pakai dalam isu COVID ini, yaitu bila mana kita memberi mudarat kepada orang lain. Contoh kita ada penyakit tersebut, kita tahu penyakit itu ada dalam diri kita. Kita pergi ke tempat-tempat orang ramai, seperti mana yang dilakukan oleh golongan-golongan yang tidak beriman, yang kafir ini, yang mana mereka pergi ke tempat orang-orang ramai untuk mereka nak sebarkan lagi kerana mereka merasa benci, putus asa, merasa mereka tidak ada harapan untuk hidup. Maka mereka menyebarkan kemudaratan itu kepada orang lain dengan mereka meludah, bersin dan seumpamanya ke tempat-tempat awam, supaya orang lain lagi ramai yang terkena penyakit tersebut. Jadi benda-benda ini adalah benda yang dilarang dalam syarak. Tidak dibolehkan untuk kita. Bahkan ia sangat-sangat penting kaedah ini. Maka tidak boleh fala yajuzu liman usiba bihadzal marad. Maka tidak boleh untuk orang yang terkena penyakit ini ayyukhalital asihha, untuk dia bercampur, duduk bersama dengan orang-orang yang sehat. Di hadis Abi Hurairah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, farra minal majdzum, hendaklah kamu lari daripada penyakit berjangkit ini, majdzum, firaraka minal asad, seperti mana kamu lari daripada singa. Jadi penyakit yang berjangkit ini kita tidak boleh memandang remeh dengannya. Sebab dalam hadis Nabi SAW, penyakit itu dengan sendirinya memang tidak boleh berjangkit. Dalam isu penyakit itu berjangkit dengan sendirinya ataupun tidak, hakikat sebenarnya penyakit itu tidak boleh berjangkit dengan sendirinya. Jadi tapi macam mana penyakit? Tapi kenapa dalam hadis ini Nabi suruh lari? Kerana dengan keizinan Allah, penyakit itu mempunyai kuasa. Allah memberi keizinan kepada penyakit tersebut untuk dia boleh menjangkiti orang lain. Maksudnya dia ada kuasa. Allah yang memberikan kuasa kepada dia untuk dia menjangkiti orang lain. Dan dia tidak boleh menjangkiti orang lain kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya walaupun Allah memberikan kuasa kepada dia, tapi akhirnya, maksudnya finalnya, natijahnya, hasilnya Allah SWT yang menentukan sama ada Allah mengizinkan orang yang dijangkiti itu terkena penyakit tersebut ataupun tidak. Terkena penyakit tersebut ataupun tidak. Cuma dalam hadis Nabi SAW ini jelas Nabi SAW suruh kita lari daripada penyakit-penyakit yang berjangkit. Juzam ini tak silap kusta atau sofa. Sebab sofa atau kusta kan memang masyhur dengan nama bahawa ini adalah penyakit yang berjangkit. Dia boleh menjangkiti orang lain. Penyakit tersebut tidak boleh berjangkit tanpa izin Allah. Kerana penyakit itu sendiri adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana virus COVID ini, dia tidak boleh berjangkit tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan bermakna bila mana Allah mengizinkan penyakit tersebut berjangkit, dia boleh menjangkiti sesiapa sahaja. Tidak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak faham dalam isu ini? Iaitu kita kena, dalam hadis ini menunjukkan bahawasanya kita tak boleh pergi mencari kemudaratan atau pergi kepada tempat-tempat yang disyaki berisiko tinggi yang ada penyakit berjangkit sedang merebak di kawasan tersebut. Bahkan hendaklah kita lari. Seperti mana kita lari daripada singa. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi SAW istilahkan dengan singa? Sebab singa kita tak pernah kita rasa secure, kita rasa selamat dengan singa, kan?
kita pasti dan pasti bila mana kita jumpa singa kat dalam hutan, kita buat apa? Kita akan lari. Kan? Sekalipun kita tak tahu singa tu makan atau tidak makan kita, tapi kita tahu yang paling pastinya adalah kebarangkalian besar singa itu akan makan kita. Jadi apa yang kita buat? Kita akan lari. Sebab singa itu boleh makan kita. Macam tu juga penyakit COVID ini, kan? Kita tak boleh menganggap Allah Taala aja yang tentukan segala-galanya. Dia tak boleh pun nak menjaga kita ambil izin dia. Kita kena anggap benda ini adalah seperti mana singa. Adakah kita kata singa tengah lapar, kita datang kat dia, singanya tak boleh makan saya. Kan? Dia cuma boleh makan dengan izin Allah SWT. Berani tak kita cakap macam tu depan singa? Mungkin yang paling pastinya adalah kita terkencing, terberak, kan? Bila mana kita berhadapan dengan tak payah singa kat depan mata lah. Singa dah ngaum dalam hutan pun kita dah lari mencicit ketakutan dah. Kan? Dia baru dia bunyi ngauman dia, dah kita lari lintang bukang. Maksudnya singa tak. Jadi singa jangan kita literalkan kepada singa, maksudnya binatang buas yang boleh, yang antara makanannya adalah daging dan mana dia boleh makan kita, yang mana dia boleh memberi kemudaratan kepada kita, maka adalah kita lari daripadanya. Termasuklah harimau, kan? Mungkin kita kata kat Malaysia ni tak ada singa, ada harimau. Yes, harimau pun termasuk juga dalam binatang buas. Jadi kita takkan kita diam di depan harimau yang tengah lapar. Kebarangkalian besar untuk dimakan kita adalah lebih besar potensinya berbanding kita menjauhi daripada ini. Jadi begitu juga dalam isu penyakit berjangkit ini, jikalau kita berdepan dengan penyakit tersebut, duduk berada dalam wabak tersebut, kita sengaja menempah maut pergi ke tempat wabak tersebut, maka jangan kita salahkan takdir, jangan kita salahkan sesiapa, kerana kita sendiri yang mencari kemudaratan untuk diri kita sendiri dan ini dilarang dalam syarak. Kemudian yang seterusnya adalah poin yang ke-16, ma yata'allaqu bi lubsil kamamat, apa yang berkait dengan pakaian yang dipakai oleh frontliner. Kamamat ni saya tak pasti sama ada dia berkait dengan face mask ataupun semua. Tak silap dia berkait dengan semua. Kita kena cek baliklah kamamat. Show kamamat ni. Al-musalla, orang yang bersolat, dia di makruh untuk dia menutup ayyughatti fahun fi shalah. Makruh untuk dia menutup mulut dia dalam solat, linahyi an dzalik, kerana adanya larangan tentang demikian itu. Sebab ketika mana kita solat, antara benda yang wajib kita buka adalah muka. Hatta orang yang pakai niqab sekalipun, dia tidak boleh berniqab dalam solat dia. Dia kena buka niqab dia, kena tunjukkan muka dia. Fa'alal musalli alla yalbasu hadhil kamamat. Maka bagi orang-orang yang bersolat, maka tidak boleh dia memakai penutup muka itu. Ma'adam akhdazina al-kamal. Dan juga tidak boleh berhias dengan penutup muka itu. Lakin andal hajah, tapi jika adanya keperluan, fa inna hadza jaizun wala ba'sa bihi, maka dia dibolehkan, maka tidak ada masalah padanya. Lakin anda darurah, dan tetapi anda darurah, ketika mana adanya darurat, khasyatan adwa, takut berjangkit, yajib lubuz mithl hadhil kamamat, maka tak ada masalah untuk kita, bahkan diwajibkan untuk kita memakai penutup topeng muka tu, face mask. Ini isu kamamat lah, kan? Kalau isu PPE pun sama jugalah, asalnya tidak boleh, tapi dibolehkan kerana adanya
hajat ataupun adanya keperluan. Kemudian seterusnya adalah taba'un as-sufuf fi salat. Bagaimana dengan kaidah menjarak-jarakkan saf dalam salat? As-sunnah an takuna as-sufuf mutaqaribah. Sunnah an takuna as-sufuf, saf-saf ini mestilah mutaqaribah, mestilah rapatlah, mestilah rapat. Bihaitsu la yakunu min baina as-saf wal ladzi qablahu illa miqdar sujud. Yang mana antara saf dengan orang yang sebelahnya mestilah kadarnya adalah kadar sujud. Lakin idza ihtija ila dzalik, tetapi jikalau adanya keperluan ke atas perkara tersebut, seperti mana orang yang bersolat di hospital dan seumpamanya, pesakit-pesakit, wa khasyital adwa, dan juga takut akan jangkitan, wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian itu, fala ba'sa min taba'udi sufuf, maka tak ada masalah untuk menjarakkan saf-saf. Mana asal hukumnya adalah sunnah dan sunat dan mustahab. Tetapi sebab itulah dalam kaedah ini, kalau kita kata adakah boleh kita nak buat saf itu ketika mana dalam keadaan sihat, ini adalah isu kepada orang yang ada penyakit. Untuk orang yang ada penyakit, maksudnya orang yang dikuarantin, orang yang dalam hospital, yang mana mereka nak mendirikan salat berjamaah, maka kaedah fiqh menyatakan bahawasanya mereka dibolehkan kerana adanya keperluan di sana, adanya hajat yang lebih besar lagi, iaitu menjaga maslahat nyawa mereka, mudarat atas diri mereka sendiri. Fala ba'sa min taba'udi sufuf, maka tak ada masalah untuk nak menjarakkan saf. Hatta law shalla syakhsu khalfa as-saf 'inda al-hajah, hatta sekalipun jikalau seorang itu bersalat di belakang saf ketika mana adanya keperluan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berpendapat yara anna al-masafah wajibah, yaitu meluruskan saf ini adalah wajib. Lakin idza ihtija ila dzalik, tetapi jikalau ia adanya keperluan di sana, kama law iktamala saf, seperti mana jikalau disempurnakan saf, inna salatu sahihah wa tasqutu musafah, maka salat itu adalah sahih dan saf itu tergugur, maksudnya terputus. Amithlu dzalika yazhar, dan demikian itu yang zahirnya, wallahu alam, annahu idza khasyiya al-adwa, yaitu jikalau kita takut berjangkit, wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian itu, wa shalla khalfas saf, dan kita bersolat di belakang saf, karena salatahu sahihah, maka solatnya sah. Wa illa fal musafah wajibah, kalau tidak maka saf-saf itu menjadi wajib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali bin Syaiban, hadis Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, la salata li munfarid, tidak ada salat bagi orang yang berseorangan, khalfas saf, di belakang saf. Rawahu Ahmad wa ghairuh, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan juga selainnya. Jadi jelas di dalam isu menjarakkan saf ini dibolehkan ketika ada keperluan, dan untuk orang ramai, maksudnya untuk kita yang sehat ini, sebab itulah kenapa orang kata kenapa tak perlu buat saf di dalam masjid, jarak-jarak dan seumpamanya. Waktu sekarang ni kebarangkalian untuk penyakit itu, virus itu merebak dengan lebih dahsyat di masjid-masjid, jikalau hatta berlakunya penjarakan sosial sekalipun di dalam masjid itu sendiri, adalah lebih besar. Pertama, kerana masjid itu sendiri kawasannya tertutup,
dengan ekornya yang berpusar sekitar, dengan kipasnya yang berputar pun dalam satu zone yang sama, kan? Maksudnya tempat itu tempat yang tertutup. Jadi berkemungkinan untuk berlakunya merebaknya virus ini, sekalipun dibenarkan penjarakan sosial, lebih memberi mudarat lagi. Maksudnya lebih, kebarangkalian besar itu lebih berlaku lagi. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis yang lain, hadis tentang Nabi SAW melarang orang yang makan bawang putih untuk datang ke masjid, kan? Kerana apa? Kerana memberi kesusahan atau memberi mudarat ataupun memberi bau yang busuk kepada jemaah yang lain, itu pun dilarang. Maksudnya Nabi SAW tidak melarang makan bawang putih, cuma melarang makan bawang putih ketika nak masuk waktu solat, ditakuti akan memberi mudarat kepada orang lain. Jikalau bawang putih pun Nabi SAW sudah melarang, maksudnya sudah tergugur di sana kewajiban untuk berjemaah, kerana mudarat bau busuk itu yang tidak ada kaitan dengan penyakit berjangkit pun sudah cukup untuk melepaskan dirinya daripada solat berjemaah jika dia tidak sengaja. Maka apatah lagi dalam isu ini yang berkait dengan virus yang mana ia lebih dahsyat lagi. Sebelum ni kita dah bincang tentang isu solat berjemaah dan boleh tengok rujuk di sana tentang isu ini, yang mana solat berjemaah itu sekalipun ia satu perkara yang sangat-sangat penting, bukan kita memandang remeh berkenaan tentangnya, tapi dalam masa yang sama nyawa manusia itu lebih penting lagi daripada ini. Kalau orang kata kenapa pasar raya boleh dibuka sedangkan masjid-masjid tidak boleh dibuka, kalau kita tengok atas sekarang ni pun di Malaysia sendiri, negara lain kita tak ambil pot lah kan. Di Malaysia sendiri kluster terbesar yang sampai sekarang yang masih ada lagi adalah kluster daripada jemaah tabligh, yang mana mereka buat jur perhimpunan besar-besaran di Seri Petaling sana, dan kebetulan ada seorang sahaja pesakit yang kena virus tu daripada Korea datang ke sana bersama dengan mereka, menyebabkan berlakunya rebakan ataupun merebaknya virus yang begitu dahsyat, kan? Hingga sekarang kita tak nafi antara 40% ke atas, kan? Semua penyakit itu datang daripada golongan jemaah tabligh, dan jemaah tabligh memang terkenal dengan mereka menjaga solat berjemaah. Jadi oleh kerana kluster ini terbesar, maka itulah kemungkinan besar sebabnya pihak kerajaan mengetatkan isu solat berjemaah ini. Tapi apapun keadaan, kena tanya kepada pihak berkuasa lah apa sebabnya, kan? Hingga sekarang kita tidak dibenarkan untuk solat berjemaah, kan? Kalau orang menyatakan bahawasanya kenapa solat fardu, solat Jumaat pun tidak dibenarkan, bila mana solat fardu yang saf ni tidaklah begitu ramai. Tapi nak kata tak ramai pun tak boleh juga, sebab benda ni tak boleh kita pandang remeh. Mungkin kalau di kampung-kampung kita katakan tak ramai tu, yes. Tapi di bandar-bandar, populasi orang yang pergi solat berjamaah lebih ramai, maksudnya ramai. Tak payah di masjid. Kita tengok di surau-surau Jumaat sendiri pun dah 2 saf, 3 saf, kadang-kadang waktu time subuh, kan? Mungkin di surau-surau apartmen, surau-surau kecil, musola di pejabat dan seumpamanya, mungkin sedikit. Tapi kalau pergi ke arena, memang ramai sangat orang yang solat berjemaah, orang yang bersolat. Jadi potensi untuk virus itu merebak dengan lebih dahsyat boleh berlaku di situ.
Jadi oleh sebab itulah maka dibolehkan untuk kita meninggalkan salat jemaah, dan tinggalnya kita dalam isu salat berjemaah tidak menjadikan kita tak perlu salat berjemaah langsung, kita boleh salat berjemaah di rumah, dan syiar agama pun masih hidup di masjid. Sebab apa, di sana ada orang-orang PJK, pihak pihak masjid sendiri yang menghidupkan solat berjamaah di masjid. Imam Bilal siap. Jadi bagi orang yang betul-betul dia kata saya nak solat berjamaah juga, lepas daripada ini cuba apply jadi imam ke, jadi Bilal ke, jadi siap. InsyaAllah bila mana berlakunya wabak ke apa ke, insyaAllah dia tetap still lagi dapat solat berjamaah di masjid. Tak perlu dia nak compare kepada kerajaan dan seumpamanya, kerana kerajaan dia bukan memikirkan tentang tempat kita yang kecil, kita tempat saya ini ramai orang pun. Sebab bila mana kerajaan ingin mengeluarkan arahan, dia tidak akan, dia perlu lihat kepada maslahat yang lebih umum lagi, lebih besar lagi. Okey, lepas ni kita akan bincang poin yang ke-18. InsyaAllah esok insyaAllah, kalau tidak ada aral, insyaAllah saya akan cuba buat ini untuk habiskan kitab ini pada lepas subuh, insyaAllah. Kalau tidak ada aral, sebab tak berani nak berjanji, sebab takut ada benda-benda yang tidak disangka-sangka berlaku. Jadi cukup sekadar ini untuk kuliah pada kupasan buku kita pada pagi ini. Kita kupas daripada isu yang pertama adalah isu yang ke-14, isu hadirnya ataupun isu solat berjamaah bagi wanita. Kemudian poin yang ke-15, orang yang berpenyakit datang ke tempat orang ramai ataupun solat berjamaah. Yang ke-17 adalah menjarakkan saf di dalam solat. Jadi penjarakan saf ni lebih kepada, sebab itulah penjarakan saf ni lebih kepada untuk penyakit, untuk sakit, bukan untuk orang-orang yang sihat. Yang ke-17, yang ke-18 adalah penjarakan saf ketika salat. Jadi rasa cukup sekadar ini. Jikalau ada siapa yang tengok video ini, kan, dia boleh yalah, kalau dia ada sebarang kemuskilan, boleh PM kepada saya setelah dengar apa-apa kemuskilan. Kalau ada, yalah, hatta kalau saya ada, kalau yang kesilapan saya mungkin dalam terjemahan ataupun dalam menguraikan makna seumpamanya, kalau ada kesilapan pun boleh beritahu kepada saya. Jadi cukup begini ini untuk pagi ini. Dan baik ditanda kepada Allah SWT dalam menerang perang untuk kembali diri saya sendiri dan Allah banyak-banyak yang kita akhirin yang terlalu kafarah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.